Okey, cuba. Zizi. Hai Zizi. Kita minta hadirin penuhkan kesesakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke majlis-majlis ilmu yang seperti ini. Jadi saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Jadi kalau kita cuba mengira nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi, sebenarnya sangat banyak. Ada orang kata nyawa itu nikmat yang paling besar, ada orang kata iman, ada orang kata Islam. Jadi sebenarnya saudara-saudari sekalian, apalah artinya kita mempunyai nyawa dan hidup dalam satu tempoh yang panjang jika jasad tersebut tidak memiliki iman dan Islam di dalamnya. Seorang mungkin boleh berkata bagi dia nikmat paling besar yang dia dapat dalam hidup dia ialah dia ada rumah yang besar. Mungkin dia kata dia ada kereta yang besar, kereta yang cantik, dan dia kata isteri dia lawa dan sebagainya. Semua kenikmatan tersebut tidak akan mempunyai apa-apa makna seandainya seorang itu mempunyai segala-galanya di atas muka bumi ini, tetapi dalam masa yang sama dia tidak beriman. Dan paling teruk lagi, jika dia bukan seorang yang Islam, ialah bukan seorang yang menganut agama Islam. Jadi kita seharusnya sewajibnya mensyukuri dengan sangat-sangat nikmat lahirnya kita sebagai seorang Islam. Dan alhamdulillah kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak ada iman, walau secepis pun dalam hati kita, mustahil kita boleh sampai ke tempat yang seperti ini. Itulah kita nak mendengar sebuah kisah peperangan epik. Peperangan epik ni maksud dia orang zaman dulu-dulu lah kan. Betul? Betul. Iaitulah peperangan Ain Jalut. Jadi peperangan Ain Jalut ni dia mendapat beberapa nama gelaran ataupun julukan ataupun terkenal dengan beberapa istilah. Di antaranya yang sempat saya jumpa iaitulah The Rise of the Fall. Apa maksud dia The Rise of the Fall? Suatu kebangkitan. Betul? Of the Fall. Fall tu apa, jatuh kan? The Rise of the Fall, satu kebangkitan selepas kejatuhan. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tajuk peperangan Ain Jalut mempunyai satu jalur cerita yang agak panjang. Bila mana nak sampai tadi dan bertanya dengan beberapa orang penganjur kita, pembina UIA, masa yang diberikan tu anda merasakan tak cukup. Masih itu panjang sangat. Maksudnya anda akan cuba kita sama-sama share supaya beberapa fakta penting kita dapat kongsi bersama mengenai peperangan Ain Jalut. Jadi muslimin muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara nak gerakkan ini tekan apa? Bersama. Sebab banyak hutang sini kan. Okey, peperangan Ain Jalut. Saudara-saudari sekalian, peperangan Ain Jalut, perkara paling basic yang kita kena tahu ialah peperangan yang berlaku di antara tentera Islam. Dan sebahagiannya dalam banyak nukilan sejarah menceritakan
bercampur tenteranya, di antaranya tentera daripada Syam. Tapi yang ramainya adalah tentera Islam daripada Mesir. Dan tentera Islam daripada Mesir yang menentang dengan tentera Tatar. Kita selalu dengar tentera Tatar. Tentera Tatar ni kalau kita tengok dalam filem-filem TV, dalam cerita-cerita, kebanyakan cerita-cerita yang diarahkan oleh Barat, kebanyakannya menggambarkan tentera Tatar yang berasal daripada Mongol. Merupakan satu pasukan tentera yang hebat. Hebat dia ni kita tak dapat nak cerita macam mana hebat. Hebat dia ni nanti kita akan tengok peta kawasan jajahan Empire. Siapa yang nama ni? Tentera Tatar. Betapa luasnya empire yang telah berjaya diluaskan oleh tentera Tatar. Padahal dia bermula dengan satu kawasan yang kecil, iaitu daripada Mongol lah, daripada tempat asal dia. Jadi peperangan Ain Jalut berlaku pada bulan Ramadan, seperti yang disebutkan oleh abang pengurusi kita tadi, dalam bulan Ramadan, 25 Ramadan tahun ke-658 Hijrah. Dan ianya berlaku selepas daripada kejatuhan kota Baghdad. Kejatuhan kota Baghdad berlaku pada tahun 650. Mestilah 7 kan, sebab dilepas kejatuhan kota Baghdad. Jadi kejatuhan kota Baghdad berlaku pada tahun 657 Hijrah. Dan peperangan kejatuhan kota Baghdad berlaku pada tahun 656 Hijrah. Dan peperangan Ain Jalut berlaku 2 tahun selepasnya, iaitulah pada tahun 658 Hijrah. Kita akan baca sedikit tentang bagaimana kejatuhan kota Baghdad selepas daripada ini. Jadi saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, peperangan Ain Jalut jarang kita dengar. Bahkan ada yang mungkin Ain Jalut, apa itu Ain Jalut pun tak pernah dengar. Ain Jalut ini merupakan nama satu tempat di Palestin. Abang pengurusi kita sebut nama satu tempat di Palestin, dan tempat ini berdekatan dengan Al-Quds, dekat dengan Masjidil Aqsa. Jadi peperangan tersebut berlaku di suatu tempat yang dinamakan Ain Jalut. Jadi sebab tu dinamakan peperangan ini sebagai peperangan Ain Jalut. Dan kenapa kita kena tahu? Ramai orang tak tahu. Kalau kita, beberapa orang sahabat yang nak jumpa mengatakan peperangan Ain Jalut adalah satu peperangan yang telah digelapkan dalam sejarah. Tak ada ramai orang tahu, tak diketahui. Sebab apa? Sebab yang menang ialah tentera Islam. Sebab yang menang adalah tentera Islam, berjaya mengalahkan satu tentera yang hebat, tentera Tatar. Masa tentera Tatar ni menawan negara-negara dan beberapa empire yang besar yang berada di sekitar juga dengan empire Islam pada ketika itu, mereka tak dapat tewaskan. Tetapi tentera Mesir ketika itu berjaya menewaskannya. Dan apa kaitannya dengan kita, peperangan Ain Jalut? Muslimin-muslimat, kita kena sedar suatu perkara yang penting juga, basic tentang peperangan ni ialah peperangan Ain Jalut berlaku ketika mana umat Islam pada ketika itu dalam keadaan yang lemah. Sebahagian besar negara Islam ketika itu, Syam, Kazakhstan, Afghanistan, Pakistan, semua sekali itu semua telah berjaya dijajah oleh tentera Tatar, sehinggalah kejatuhan kota Baghdad. Kejatuhan kota Baghdad, ibu kota negara Islam, kerajaan Khilafah Abbasiyah yang agung ketika itu jatuh. Maksudnya bandar lah, dia punya ibu kota. Macam kita sekarang ni, barat kat Malaysia ni, KL tu kena tawan. Jadi kita kat Gombak ni boleh buat apa? Jadi bukan macam tu lah. Jadi kalau dah kota Baghdad kena tawan, jadi melumpuhkan semua negara-negara sekitar. Negara Islam yang belum ditawan ketika itu adalah Mesir di antaranya, dan hanya menunggu masa untuk ditawan oleh tentera Tatar. Apa yang berlaku? Mesir berjaya memblok kemarahan tentera Tatar tersebut. Jadi kaitannya dengan kita, ulang lagi, kaitannya dengan kita sekarang ni, muslim-muslimat, kita kena sedar kita dalam keadaan lemah. Dan situasi kita sekarang ni adalah sama seperti mana situasi orang-orang Islam pada ketika itu. Lemah dalam arti kata kita tidak mampu buat apa-apa bila mana negara-negara Islam sekarang ni yang di luar daripada Malaysia, sama ada Palestin dan sebagainya, diperkotak-katikkan dan dipermain-mainkan oleh musuh-musuh Islam. Jadi kita mesti mengetahuinya apa rahsia daripada kemenangan dalam peperangan Ain Jalut. Okey. Peperangan Ain Jalut berlaku pada tahun 658 Hijrah.
kejatuhan kota Baghdad berlaku 2 tahun sebelumnya, 657 Hijrah. Jadi muslimin-muslimat, 657 Hijrah bukanlah kali pertama tentera Tatar melancarkan serangannya kepada jajahan Empire Islam pada ketika itu. Bahkan mereka telah membuat beberapa siri-siri serangan ke atas tentera Islam, ke atas tanah-tanah Islam sebelum daripada kejatuhan kota Baghdad. Jadi sebelum nak cerita lagi lanjut, kita kenalan sikit dengan hero. Sebab orang jahat ke hero kan. Kalau orang jahat punya ketua, kita nak panggil apa? Dalang. Petualang. Hero dia orang baik kan. Okay, jadi petualang ataupun penjahat, ketua penjahat tentera Tatar. Pada tahun, kalau kita tengok ni 617 Hijrah, 20 tahun sebelum daripada kejatuhan tentera Baghdad, orang yang mula-mula sekali mempelopori, yang mula-mula menggerakkan tentera Tatar pada ketika itu ialah seorang yang bernama Genghis Khan. Genghis Khan, bunyi dia macam ala Hindustan sikit, tapi memang ini nama dia. Jadi seorang yang bernama Genghis Khan. Genghis Khan ni, saudara-saudari sekalian, sejarah menukilkan dia ni antara orang yang paling ganas pernah wujud di atas muka bumi. Orang yang paling buas, seorang yang kalau masuk dalam peperangan, dia tidak akan ada belas kasihan, dia tak akan ada rasa belas kasihan kepada orang yang diperanginya. Itulah dia Genghis Khan. Dan Genghis Khan ni, dia turut melahirkan zuriat-zuriat dan meninggalkan beberapa baka. Kalau kita tengok nanti peperangan Ain Jalut adalah diketuai oleh cucu kepada Genghis Khan. Okey, jadi pada tahun 617 Hijrah, Genghis Khan dia telah berjaya menawan beberapa kawasan jajahan tanah Islam pada ketika itu. Di antaranya, kalau sempat anda tulis di sini, itulah Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Pakistan dan sebahagian daripada Iran. Jadi semua ni telah berjaya dijajah oleh tentera Tatar pada ketika itu. Pada tahun seterusnya, 628 Hijrah, beberapa puluh tahun selepas daripada itu, 628 Hijrah, Genghis Khan dia mati pada tahun 624 Hijrah. Jadi pada tahun 628 Hijrah, tentera Tatar telah diketuai oleh seorang panglima yang bernama Ukitai. Dia kena nama yang ganas sikit lah. Sebab tentera hebat dan ganas, jadi nama dia kena ganas. Ukitai, ganas ke? Bolehlah ganas sikit lah. Jadi 628 Hijrah, Ukitai, dia ni salah seorang panglima yang telah dilantik oleh Genghis Khan sebelum mati. Dan dia telah menerajui tentera Tatar pada ketika itu, meluaskan empire dia, meluaskan empire jajahan Tatar ni, sehinggalah dia berjaya membuka bumi Rusia dan Eropah. Jadi kalau kita tengok pada tahun kedua, pada kali kedua serangan Tatar ni,